Apa khabar semua? Kita minggu ni kita nak belajar tentang kimia industri iaitu bab 9 di tingkatan 4 Form 4 KCSM. Apakah itu alloy? Alloy merupakan campuran berapa logam dan campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Contoh alloy yang ada adalah keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Logam tulen selalunya ia lembut, mudah terkakis dan tak sesuai untuk kita buat dia sebagai benda di sekeliling kita lah. Jadi proses pembentukan alloy ni dilakukan untuk membaiki sifat-sifat logam tulen supaya kita boleh menggunakan dia dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kita belajar tentang komposisi alloy, sifat dan kegunaan alloy. Dekat sini kita belajar 5 jenis alloy iaitu keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Keluli yang membentuk keluli adalah besi dan karbon. Besi 99%, karbon 0%. Karbon adalah bukan logam yang dicampur dengan besi, logam tulen untuk membentuk keluli. Sifat keluli keras dan kuat, boleh buat bangunan, jabatan, boleh buat badan kenderaan dan landasan kereta api. Kalau pewter, dia terdiri pada timah, koprom, antimoni. Permukaan pewter ni berkilat dan tahan kakisan. Boleh buat bahan perhiasan seperti bingkai apa semua tu lah. Gangsa, koprom dan timah, dua logam tulen yang dicampur berdua untuk membentuk gangsa, koprom dan timah. Koprom 88%, timah 12%. Sifat gangsa keras, tahan kakisan dan warna menarik. Jadi sebab itulah gangsa tu orang buat tubuh, ukiran logam, duit shilling dan sebagainya lah. Logam, koprom 75%, loyang ni koprom 75%, zinc 25%. Sifat loyang ni kuat, berkilat, mudah ditempa, warna keemasan. Dan boleh buat kunci, buah pintu, alat muzik seperti trompet. Duralumin. Duralumin ni dia terdiri pada aluminium 95%, koprom, magnesium dengan mangan. Koprom 3%, magnesium 1%, mangan 1%. Sifat duralumin ni ringan, kuat dan kakisan. Sebab itulah duralumin dibuat bagi badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni kan, susunan atom logam tulen. Kalau tengok susunan atom tu dia sama je. Dia lagi satu, bila logam tulen, dia struktur dia, bentuk molekul dia semua sama. Jadi bila sama, atom dalam susunan tulen ni disusun secara teratur dan berlapis. Jadi bila dia sama, teratur, dia mudah mengelusur apabila dikenakan sesuatu daya. Itu adalah kelemahan logam tulen. Kita tengok dalam gambar rajah tu kan, dia ada atom logam tulen dan dia ada atom unsur asing. Dia loyang alloy ni, dia konsep dia senang je. Dia mesti ada pencampuran logam yang lain ataupun unsur yang bukan logam yang akan membentuk alloy. Jadi bila atom logam tulen dan atom unsur asing seperti dalam rajah tu, bila dia bercampur dua-dua, dia akan membentuk alloy. Jadi bila campuran alloy ni, apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen ni disukar untuk menggelongsor sebab dia ada atom unsur asing yang menghalang atom logam tulen ni, dia punya atom ni daripada menggelongsor. Sebab dia contoh ada sekatan lah. Jadi sebab tu alloy tu dia kuat dan tahan lah. Jadi alloy ni dia lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Jadi komposisi dengan peratus setiap unsur dalam alloy ni dia diubah sesuai mengikut kesesuaian penggunaan dia untuk apa alloy tu digunakan. Jadi sebab tu kita tengok tadi dia ada komposisi tu dia sentiasa berubah untuk membentuk alloy yang tertentu. Dalam rajah ni ada 2 eksperimen yang kita membuat lah.
Okey, selalunya eksperimen ada dua yang menguji ciri aloi. Satu dia uji ciri aloi yang lebih keras dan kuat. Satu lagi dia uji ciri aloi yang lebih tahan kakisan. Okey. Kalau kita tengok dalam belajar eksperimen tu, lebih kuat dan keras tu, dia akan guna bola keluli untuk bongkar kuprum dan gangsa. Okey. Bongkar kuprum dia mewakili logam tulen. Kalau bongkar gangsa tu dia mewakili aloi. Jadi pemerhatian kat sini nanti, blok gangsa menghasilkan lekukan yang lebih kecil berbanding dengan blok kuprum. Sebab blok gangsa ni aloi. Blok kuprum ni logam tulen. Okay, kalau inferen, cikgu dah kata sebelum ni, kalau inferen tu dia adalah sebab di atas pemerhatian. Okay, kalau kita tengok tu, gangsa adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan blok kuprum. Okay, hipotesis aloi lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Okay, untuk eksperimen lebih tahan kakisan, kita guna paku besi dan paku keluli. Okay, paku keluli akan mewakili aloi, paku besi akan mewakili logam tulen. Di mana kalau kita dapat perhatikan kat sini, paku keluli dia tak berkarat dan paku besi yang akan berkarat sebab keluli dia aloi. Paku keluli ni dia lebih tahan kakisan berbanding dengan paku besi. Jadi hipotesis dia, tanggapan adalah aloi lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen. Okey, kita akan Okey, bila kita masuk perbandingan antara aloi dengan logam tulen, bila soalan keluar perbandingan, dalam main kita kena set, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Jadi persamaan aloi dengan logam tulen ni dua-dua adalah konduktor elektrik dan konduktor haba. Maksudnya dua-dua tu sebab dia logam, jadi sama ada dia aloi pun dia logam, cuma dia ada campuran logam dan campuran yang bukan logam. Logam tulen ni memang logam lah, jadi sifat logam tu dia boleh konduktorkan elektrik dan haba. Okey. Perbezaan. Bila perbezaan kita tengok sifat dua sifat aloi dengan perbezaan kita tengok sifat aloi, kita tengok sifat logam tulen. Okey. Kalau aloi lebih keras dan kuat, kalau logam tulen dia kuat dan keras. Kalau aloi dia lebih tahan kakisan, logam tulen ni kurang tahan kakisan. Kalau aloi lebih menarik macam pewter dia cantik kan. Kalau logam tulen ni dia kurang menarik. Okey, terdiri daripada dua ataupun lebih unsur, gabungan logam ataupun gabungan logam dengan bukan logam membentuk aloi. Okey, lepas tu logam tulen ni dia satu je. Besi ke, kuprum ke, tapi dia satu je. Okey. Kalau aloi dia sukar ditempa, kalau logam tulen mudah ditempa. Mudah ditempa ni maksudnya mudah untuk dia bertukar bentuk lah. Okey, kalau sukar dimulurkan ni aloi, kalau logam tulen ni mudah dimulurkan. Mudah dimulurkan ni mudah dilenturkan, mudah dibengkokkan macam tu lah. Okey, kalau aloi lagi mudah atom dia tidak menggelongsor sebab dia campuran pelbagai jenis atom. Unsur kan. Jadi kalau logam tulen ni dia mudah menggelongsor sebab dia terdiri daripada satu atom je, satu unsur je, satu bentuk je. Okey. Dan tersusun secara lapis. Okey, aloi dia atom dia tidak disusun mengikut tertib susunan tadilah sebab dia ada pelbagai jenis unsur yang membentuk aloi. Jadi tersusunan dia tu tak ikut tertib. Kalau logam tulen, dia disusun mengikut tertib. Sama satu baris je sama je. Jadi sebab tu sifat dia mudah menggelongsor. Okey, kita masuk pada kegunaan aloi dalam kehidupan seharian. Okey, terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor seperti suhu yang rendah, dicampurkan dan membentuk aloi superkonduktor. Jadi superkonduktor ni bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang sangat tinggi tanpa rintangan. Okey, rintangan tu apa? Benda yang menghalang dia lah. Okey, sumber konduktor berupaya menolak medan magnet menyebabkan bahan superkonduktor ni terapung. Bila diletakkan di atas magnet tu dia terapung, dia tak bergeseran. Jadi superkonduktor ni dapat menjimatkan elektrik jika dibandingkan dengan konduktor yang dibuat daripada kuprum lah.
Tapi kos pengendalian dia sangat tinggi. Contoh, dia dibuat dalam landasan kereta api yang berkuasa tinggi supaya kereta api ni boleh bergerak terapung tanpa bergeser antara landasan dan badan kereta api. Jadi dia boleh bergerak dengan sangat laju. Kalau dalam slide ni contohnya kereta api maglev ni lah. Okey, lagi satu dekat hospital. Ada mesin pengimejan MRI yang dibuat daripada niobium titanium dengan niobium timah. Okey, supaya kita boleh dapat imej yang tepat lah dalam kita nak tahu pesakit tu dia sakit apa. Okey. Okay, selain daripada kita tampak tadi alloy superconductor, banyak lagi kegunaan alloy yang lain dalam kehidupan kita. Benda yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya keluli digunakan dalam pembinaan bangunan pencakar langit. Sifat dia yang keras dan tahan kekisan. Okay, kalau kapal terbang, kita buat dia daripada aluminium sebab dia ringan dan kuat. Okay, bila ringan, mudahlah kapal terbang tu untuk naik kat atmosfera kan. Okay, lepas tu kita guna loyang yang berkilat dan tahan kekisan dalam membuat alat muzik. Okey, kita masuk 9.2 chapter kaca dan seramik. Okey, kaca diperbuat daripada silika. Apa itu silika? Silika adalah sebatian yang mengandungi silikon oksida, iaitu silikon campur dengan oksigen yang wujud secara semula jadi di dalam pasir. Contohnya lah silika, contoh silika adalah pasir lah. Okay, kemudian silika tulen ni dia dileburkan dalam sekitar 1500 darjah Celsius sehingga dia jadi secair dan membentuk menjadi kaca. Okey. Benda ni kita guna dalam kehidupan kita kaca kan. Inilah contoh macam mana kaca diperbuat. Okey, di sini jenis kaca, komposisi dan ciri-cirinya. Okey, kaca yang kita akan belajar adalah kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Okey, kaca silika terlakur ni terdiri daripada silika. Ciri dia tahan terhadap haba, lengai dengan bahan kimia. Okey. Kaca soda kapur ni terdiri daripada silika, kalsium karbonat, natrium karbonat. Okey. Sifat dia, ciri dia adalah takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Kalau kaca borosilikat terdiri daripada silika, boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Okey, ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Okey, kalau kaca plumbum ni terdiri daripada silika, plumbum oksida dan natrium oksida. Okey, ciri dia takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Maksudnya biasan yang sangat tinggi lah. Okey, kita masuk kepada apa itu seramik. Okey, terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik ni diperbuat daripada tanah liat. Komponen utama tanah liat adalah aluminium silikat. Okey, lepas tu dia tahan haba dan tekanan yang tinggi, sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Apa itu lengai? Lengai adalah dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Okey. Lepas tu penebak haba dan elektrik yang baik. Okey, nampak ni aluminium silikat ni dalam bentuk serbuk atau hablu. Dia buat menjadi pinggan dan mangkuk seramik yang kita guna dalam kehidupan kita di dapur. Kan kita nak ni cawan daripada mangkuk seramik, pinggan daripada seramik. Okey, kita masuk kepada aplikasi kaca. Apa yang kaca kita guna dalam kehidupan kita seharian.
Contohnya radas makmal seperti bika, kelalang kon, silinder penyukat, rot kaca. Diperbuat pada kaca borosilikat kerana ciri dia tahan dan tinggi terhadap haba dan bahan kimia lah. Lepas tu kita belajar menton yang diperbuat daripada penutup kaca menton dibuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya tahan haba dan mudah dibentuk. Dan diikat kaca yang duduk sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Lepas tu prisma kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana indeks biasan yang tinggi prisma di mana cahaya putih tersebar kepada 7 spektrum warna. Kita masuk pada aplikasi seramik. Apa kegunaan seramik dalam kehidupan kita? Kita guna pinggan mangkuk yang diperbuat dari seramik kerana ciri tahan haba dan tidak terkakis. Kita guna jubin seramik yang digunakan kat lantai kerana ciri yang berkilau menjadi lantai kelihatan bersih dan cantik. Seramik juga digunakan dalam buat gigi palsu kerana ciri dia keras, kuat dan lengai terhadap bahan kimia, iaitu tak mudah bertindak balas dengan bahan kimia lah. Lengai tu. Lepas tu kita buat pasu bunga seramik kerana dia keras dan kuat. Kita guna pasu bunga untuk tanam pokok lah, pokok bunga hiasan ke. Kita masuk kepada tajuk 9.3 iaitu polimer. Apa itu polimer? Molekul besar yang membentuk rantai daripada gabungan unit molekul yang kecil. Unit molekul yang kecil membentuk polimer yang dikenali sebagai monomer. Monomer tu adalah molekul kecil. Banyak monomer membentuk polimer. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Apa itu polimer semula jadi? Polimer semula jadi adalah polimer yang wujud secara semula jadi. Itu daripada benda hidup lah. Polimer sintetik adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Kita tengok pada dua lah, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Di mana polimer semula jadi kalau kita tengok kat sini, kanji, protein dan getah asli. Kanji daripada pokok tumbuhan benda hidup. Glukosa lah memberikan tenaga. Kalau protein ni daripada asid amino. Apa unsur protein? Kita tengoklah unsur protein yang ada dalam semula jadi kita. Membina sel dan tisu badan. Protein ni macam ikan semua tu lah. Lepas tu getah asli daripada pokok getah iaitu tumbuhan lah semula jadi, iaitu monomernya adalah isoprena, membuat produk yang berasaskan getah. Lepas kita tengok pada polimer sintetik. Apa itu polimer sintetik? Iaitu daripada buatan manusia. Kita tengok politina daripada etina. Kita buat botol plastik, beg plastik dan badi. Polistirena, stirena, bekal bungkus peralatan elektrik, perspek, metil-metakrilat, buat cermin pesawat, tingkap kenderaan, getah sintetik ataupun neoprena, monomernya untuk buat sarung tangan, tayar kereta, apa semua ni lah. Selalunya polimer sintetik ni dia berasal daripada sebatan hidrokarbon. Sebatan hidrokarbon tu datang daripada mana? Daripada petroleum. Kita tengok kepada proses pempolimeran dan penyah polimeran. Apa itu pempolimeran? Apa itu penyah polimeran? Kalau tengok pada slide tu, monomer tengok dia satu-satu kan. Dia molekul kecil lah. Kalau polimer, dia membentuk rantaian daripada monomer. Kalau daripada monomer nak ke polimer, proses dia adalah pempolimeran. Kalau daripada polimer nak ke monomer, nama dia penyah polimeran. Apa itu pempolimeran? Maksudnya adalah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia menghasilkan polimer yang bermolekul besar yang berbentuk rantai, iaitu polimer. Apa itu penyah polimeran? Iaitu proses molekul polimer
yang dah terbentuk rantai tadi dipisahkan kepada monomernya melalui tindak balas kimia. Jadi dalam tajuk pempolimeran dengan penyah polimeran ni, mudah ni dalam monomer nak ke polimer, pempolimeran, polimer nak ke mono, penyah polimeran. Okey, masuk proses pempolimeran penambahan. Apa itu pempolimeran penambahan? Pempolimeran penambahan melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda 2. Tengok kat rajah tu ikatan ganda 2 pada etena. Okey, kita pecah ikatan ganda 2 tu, dia menjadi ikatan tunggal dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Politena ialah contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya etena. Kita masuk kepada getah asli, di mana getah asli adalah susu getah asli dikenali sebagai lateks. Susu getah asli adalah lateks yang didapati daripada batang pokok getah apabila batangnya ditoreh keluar susu getah asli itu, maka berkumpullah menjadi lateks. Okey, susu getah asli ni diproses menjadi getah asli, iaitu polimer semula jadi sebab dia berasal pada tumbuhan. Okey, ciri getah asli adalah kejam, lembut, tidak tahan haba, pendapat elektrik yang baik dan tidak terlap udara. Kita masuk kepada tindakan asid dan alkali terhadap lateks, iaitu susu getah asli tadi, di mana lateks terdiri daripada molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Kalau tengok membran protein tu terdiri daripada cas-cas negatif di keliling membran protein. Jadi cas-cas negatif tu menyebabkan molekul getah ni menolak antara satu sama lain. Kenapa dia menolak antara satu sama lain? Sebab dia bercas sama negatif-negatif. Jadi dia akan menolak lah, polimer getah tu dia akan menolak antara satu sama lain. Tapi apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid tadi, dia akan neutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Bila dia neutralkan, tanpa cas negatif tu, molekul-molekul getah ni dia akan berlanggaran di antara satu sama lain. Bila berlanggaran, membran protein pun akan pecah, maka rantai polimer getah ni dia akan tergumpal. Jadi akan membentuk gumpalan lateks getah lah. Okey, jika lateks dibiarkan tanpa asid pun, lama-lama lateks tu akan menggumpal juga. Dia akan disebabkan apa? Sebab di sekeliling tu ada tindakan bakteria yang menghasilkan asid, maka dia akan meneutralkan membran protein tu lah. Jadi nanti cas positif daripada asid akibat daripada tindakan bakteria tu dia menghasilkan asid. Maka cas positif tu daripada tindakan tu tadi dia akan neutralkan zarah-zarah getah tadi tu, zarah-zarah bercas negatif tu. Maka getah lateks tu akan tergumpal juga secara semula jadi, disebabkan asid daripada tindak balas bakteria. Okey, lepas tu apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion hidrogen daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid tadi. Asid daripada bakteria tu, kalau kita letak alkali, dia akan neutralkan asid tu. Maka tanpa asid, cas negatif tu dikekal kat membran protein. Dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggaran lah. Maka molekul getah tu akan kekal dalam keadaan cecair apabila ditambah dengan alkali. Okey, kita masuk dalam eksperimen mengkaji ciri-ciri getah asli, di mana aktiviti pertama tu regangan lah, regang getah. Gelang getah tu. Okey, di mana pemerhatian tu gelang getah tu akan meregang bila ditarik dan kembali dalam bentuk asal bila dilepaskan. Di infrared dia sebab di atas pemerhatiannya apa? Getah tu bersifat kenyal. Kalau yang tu panaskan getah guna pelindung bangsa, getah tu akan melebu dan menjadi melekit. Sebab apa? Sebab takat lebur getah asli adalah rendah.
Jadi hipotesis getah asli bersifat kenyal. Dah terbukti tadi kan, jadi getah asli mempunyai takat lebur yang rendah. Bila dia dibakar tu dia melebur. Jadi definisi cara operasi, ingat definisi cara operasi untuk getah asli ialah bahan yang bersifat kenyal dan menjadi melekit apabila dipanaskan. Sebab kat sini dia ada dua pemboleh ubah lah. Kita masuk kepada ciri kedua di mana kita mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. Kalau tengok pada rajah ni, pada bikar P dengan Q tu, satu Q kita letak larutan amonia iaitu alkali, yang satu lagi P tu kita letak asid etanoik. Yang kalau rajah 1.1 dengan 1.2 ni pun dia sama, letak cuka adalah asid, dia letak larutan amonia. Di mana pemerhatian ni nanti kita akan tengok bikar P ni dia akan menggumpal sebab letak asid. Sama juga dengan rajah 1.1 dia akan menggumpal. Dan bikar Q ni dia takkan menggumpal sebab dia alkali. Inference sebab apa? Kerana charge negatif pada alkali tu dia akan kekalkan charge negatif dekat membran tadi. Membran protein tu. Jadi amonia menghalang lateks daripada menggumpal. Hipotesis asid boleh menggumpal lateks manakala alkali menghalang penggumpalan lateks. Definisi cara operasi, asid ialah bahan yang menggumpalkan lateks dan alkali ialah bahan yang mencegah penggumpalan lateks. Bahan menggumpal ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ingat definisi cara operasi apa dia? Asid ialah bahan apa pemboleh ubah bergerak balas dia adalah penggumpalan lateks. Kalau alkali tadi adalah bahan yang mencegah penggumpalan lateks di mana lateks kekal tidak menggumpal. Kita masuk kepada pemvulkanan getah. Apa itu pemvulkanan getah? Di mana getah asli sifat dia lembut dan tak tahan haba. Tadi dia tak sesuai kita nak buat dia sebagai tayar kenderaan lah sebab dia lembut kan, tak tahan pada haba. Jadi kita proses pemvulkanan ni dia akan baiki sifat getah dan menjadikan dia lebih kuat yang lembut tadi tu. Maka apa itu pemvulkanan? Proses kita panaskan getah, kita campur dengan sulfur, kita panaskan. Jadi daripada proses pemvulkanan ni, atom sulfur akan ditambah ke dalam molekul polimer getah asli membentuk rantai. Jadi terhasillah getah tervulkan. Semasa proses pemvulkanan, atom sulfur akan membentuk rantai silang antara polimer getah tu supaya dia menjadi lebih kuat. Okey, selanjutnya tadi sambungan daripada pemvulkanan getah. Apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan tu dia akan sukar menggelonsok antara satu sama lain. Sebab antara polimer getah tu dia ada ikatan sulfur. Jadi dia susahlah nak menggelonsok antara satu sama lain. Jadi apabila haba dikenakan pun, struktur molekul getah tervulkan tu sukar untuk diputuskan sebab dia ada rantai tadi. Rantai yang sulfur tu. Okay, jadi getah tervulkan juga lebih keras dan ketahanan terhadap haba yang tinggi lah. Jadi getah tervulkan ni boleh digunakan dalam buat tayar kenderaan, sarung tangan getah dan tapak kasut supaya lebih tahan dan kuat. Kita masuk kepada ciri getah tervulkan. Apa itu ciri getah tervulkan? Kat sini ada 6, iaitu keras dan lebih kenyal, penebat elektrik yang baik, tak mudah teroksida di udara. Tak mudah teroksida ni maksudnya tak mudah bergabung dengan oksigen. Dan lepas tu tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tak telap terhadap cecair dan udara, tahan terhadap haba. Jadi tak telap cecair dan udara ni maksudnya dia tak termasuk lah. Cecair tu dia tak serap dalam getah tu. Tidak bertindak balas dengan asid alkali ni maksudnya bila dikenakan asid alkali pun dia tak bertindak balas lah. Jadi dia tahan dan kuat.
Okay, kita masuk kepada perbandingan antara getah tepukan dan getah asli. Bila masuk perbandingan, automatik kita kena nyatakan persamaan dan perbezaan. Kita tengok dulu persamaan getah tepukan dengan getah asli ini apa. Iaitu persamaan dia sejenis polimer, pendapat elektrik yang baik, pendapat haba yang baik, tak terlap udara, penyerap getaran dan bunyi yang baik, kalis air dan minyak. Okay, kita tengok pada perbezaan getah tepukan, getah asli ni. Okay, perbezaan dia getah tepukan kuat dan keras. Kalau getah asli lembut, getah tepukan ada rangkai silang, sulfur tadi, getah asli tak ada. Getah tepukan kenyal, getah tepukan lebih kenyal berbanding dengan getah asli. Getah tepukan ni lebih tahan haba berbanding dengan getah asli. Getah asli tak tahan haba, takat lebur yang rendah. Getah tepukan sukar dioksidakan, getah asli mudah dioksidakan. Mudah dioksidakan ni maksudnya mudah bercampur dengan oksigen. Tengok tadi persamaan tu kan, kalau tengok persamaan kalis air dan minyak, dua-duanya tak larut dengan air dan minyak lah, semua ni akan kalis. Okay. Sama juga tak terlap udara tu, maksudnya udara tu tak boleh bertindak lah dengan getah tu. Kita tengok pada teknologi terkini berasaskan getah di Malaysia, di mana industri getah boleh juga menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Penyelidikan dan pembangunan taraf getah dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia. Beberapa penemuan baru menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Contoh, alfat terubah suai getah bekuan yang digunakan sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising kenderaan bila jalan kereta bergerak di atas jalan raya dan mengurangkan keretakan jalan raya bila terdedah pada haba cahaya matahari yang tinggi. Okay, lepas tu getah colour menggunakan cat lukisan, merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Selain daripada tu, part landasan yang dibuat daripada getah antara landasan dengan enjin kereta api supaya boleh mengurangkan getaran dan bunyi apabila dilalu. Okey. Ini adalah teknologi terkini lah yang berasaskan getah yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara kita.